ilaha illallah illallah. Aku naik, aku naik, aku naik, aku naik, aku naik, aku naik, aku naik. Dengan kuasa 3 ratu, kutitahkan agar segala yang tersembunyi dan gaib dinyatakan timbul dan diberikan kepada kami untuk kami bantu anak cucu Melayu bersatu menyembah Tuhan yang satu. Ilaha, ilara, ilama tu kan, itu adalah Tuhan yang menjadikan matahari, Tuhan yang menjadikan bulan padanya, pada beliau. Jadi perkataan itu mengelirukan. Sebab pada kita Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang melainkan, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, cukup menggambarkan bahawa Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Tularnya satu video yang disebar melalui media sosial, dan apabila sampai kepada saya, berurutan dengan itu ada beberapa aduan daripada orang ramai untuk meninjau sikap dan juga pandangan daripada Yadim. Lantas ada juga yang bertanya tentang apa yang boleh Yadim lakukan. Jadi saya sepintas lalu terlebih dahulu membuat pembacaan dan juga penelitian terhadap cara fikir satu watak yang dikenali sebagai Ibu Yati dalam video Islam Melayu, dan saya merujuk kepada Facebook beliau untuk melihat tulisan-tulisan beliau. Jadi apabila membaca tulisan-tulisan beliau yang saya tengok ke belakang sejak hampir daripada tahun lepas lagi lah, maka saya buat satu respon ringkas dalam Facebook saya dengan 3 poin. Poin yang pertama ialah saya menggambarkan betapa mencabarnya dan betapa sukarnya selepas ini para pendakwah untuk menangani situasi semasa dengan lahirnya pemikiran-pemikiran dan juga ajaran-ajaran yang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, saya menyingkap bahawa ajaran-ajaran seperti ini adalah salah. Dan jika sekiranya dia dilaksanakan dan diamalkan, dia boleh merosakkan akidah dan boleh merosakkan pemikiran umat Islam. Dan yang ketiga ialah saya menyebut tentang nasihat kepada orang ramai supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang seperti ini, dengan maksud kalaulah ada apa jua ritual agama, kemudian sebaran-sebaran aliran-aliran pemikiran yang sebegini, mesti rujuk kepada pihak yang berautoriti, seperti pihak jabatan agama, mufti dan sebagainya. Itu kepada orang awam. Kesannya sangat besar jika sekiranya kita biarkan dia berlarutan dan dibiarkan dia diterima oleh masyarakat, terutamanya di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan agama yang mendalam, yang sukar untuk menilai ataupun untuk mengenal pasti apakah ajaran itu benar ataupun tidak. Sebab saya tengok ajaran itu daripada awal dibawa sampai ke akhirnya, dia bermula dengan Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Jadi menarik, seolah-olah macam ini juga agama yang benar sebab dia pergi pada Tuhan yang satu. Tetapi di sebalik penggunaan kalimah Tuhan yang satu itu, banyak perkara-perkara yang sangat mengelirukan dan boleh memesongkan akidah dan juga pemikiran umat Islam. Contoh, dia menyebut bahawa Islam Melayu ini tak menggunakan perkataan Allah, menggunakan perkataan Tuhan. Jangan menggunakan perkataan Allah. Allah itu adalah nama yang diberikan kepada Tuhan oleh orang-orang Arab. Itu adalah versi Islam Arab. Sedangkan kita ni adalah Islam Melayu, Islam yang paling awal,
Jadi ini adalah satu bentuk pemikiran yang akan mengelirukan orang ramai. Sedangkan kita tahu bahawa Allah itu adalah merupakan lafzul jalalah yang disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca ayatul kursi sebagai contoh paling mudah lah, ayat yang paling popular di kalangan masyarakat umat Islam di Malaysia. Bermula dengan kalimah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi itu bukan nama yang diberikan oleh orang Arab, tetapi Allah sendiri yang menamakan dia adalah Allah. Jadi apabila dia kata ini nama yang diberikan oleh Arab, sebenarnya Tuhan itu Tuhan saja. Lalu mengajar janganlah berdoa ya Allah, tetapi berdoalah ya Tuhanku. Ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat mengelirukan. Jadi dan dia menyebut bahawa pengikut-pengikutnya juga dalam wacana ataupun dalam komentar di Facebook beliau, dan beliau juga mengulang kembali ataupun mengangkat kembali komentar-komentar itu, tulisan-tulisan itu dalam Facebook beliau, jelas menunjukkan bahawa beliau menganggap bahawa Islam itu banyak versi. Al-Quran itu banyak versi. So versi dia inilah versi yang asal, Islam Melayu apa semua sekali. Jadi ini tentu saja yang sangat mengelirukan. Antara contoh yang sangat mengelirukan juga ialah apabila menganggap kiblat itu bukan Kaabah yang sebenarnya, tetapi kiblat itu adalah Petra di Jordan. Sebab menganggap Bekka perkataan Bekka, dia kalau dalam Al-Quran bumi Bakkah itu adalah merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah, dan di situ letaknya Kaabah, dan Kaabah itulah menjadi kiblat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada mereka ditukar menjadi Petra di Jordan. Ada pula di kalangan pengikut-pengikutnya juga menyebut tentang bahawa apa makna kita menyembah Kaabah atau kita sembahyang menghadap Kaabah. Jadi kalau sembahyang menghadap Kaabah, sedangkan Kaabah itu dicipta oleh manusia, kenapa tidak kita sembahyang menghadap matahari, sedangkan matahari itu dicipta oleh Tuhan? Lalu dengan menghadap matahari itulah mengingatkan kita kepada Tuhan. Sebab itu lafaz syahadah kita ialah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tetapi ikrar dan lafaz yang mereka gunakan, walaupun dia kata itu bukan syahadah, tapi lafaz yang mereka gunakan ialah apa? Ilaha, ilara, ilama tu kan. Itu adalah Tuhan yang menjadikan matahari, Tuhan yang menjadikan bulan padanya, pada beliau. Jadi perkataan itu mengelirukan. Sebab pada kita Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang melainkan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, cukup menggambarkan bahawa Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Allah yang menjadikan langit, Allah yang menjadikan bumi. Sebab banyak dalam Quran Allah menunjukkan bahawa dialah yang menjadikan langit dan bumi. Tak perlu kita nak asingkan Allah ni nama orang Arab bagi. Jadi Tuhan yang buat langit ni yang buat matahari, yang buat bulan, yang buat bintang ni kena dinamakan pula ilaha, ilara, ilama. Saya kata ini benda yang sangat mengelirukan. Jadi kalaulah difahami oleh umat Islam yang tidak mendalam ilmu agamanya, saya bimbang dia akan menganut perkara ni dan boleh merosakkan akidah. Sebab itulah saya mengambil sikap menegaskan perkara ni, walaupun ialah berdepan dengan pelbagai cabaran nak saman apa semua sekali, saya terpaksa tampil kerana ini tanggungjawab kami di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, iaitu untuk memberi pencerahan, memberi pemurnian kepada masyarakat umat Islam bahawa perlunya kita kembali kepada Islam yang benar. Saya tidak nak ambil sikap untuk berdebat. Berdebat tu bukan satu jalan yang ke arah mencari kebaikan. Tetapi saya dah menyatakan kesediaan untuk kita memberi pencerahan ataupun memberi penegasan tentang apa dia Islam yang betul, untuk bermuzakarah, untuk berdialog, untuk berbincang. Tetapi jika sekiranya keadaan memerlukan, maknanya seperti ada orang panggil situasi yang terpaksa pergi ke arah mujadalah ataupun debate, maka kita demi mempertahankan Islam, demi mempertahankan kesucian agama Islam,
kita terpaksa lah. Tetapi itu bukan pilihan pertama. Pilihan yang pertama ialah kita akan pergi dengan cara yang baik untuk memberikan penjelasan, dan kita bukan pergi kepada personal. Ini bukan isu individu, bukan isu peribadi, tetapi ini adalah isu ajaran, pemikiran yang dibawa. Dan kalau dinafikan apa yang disebut, maka saya kira masyarakat boleh baca dalam Facebook yang beliau tulis. Kalau dia tak delete lagi lah, kalau dia tak padam lagi lah. Setakat ni mungkin pihak media boleh bantu untuk pergi kepada Facebook beliau dan tangkap layar segera supaya tidak ada delete ataupun sebagainya selepas daripada ini, untuk melihat bagaimana sebenarnya perbahasan dan juga kenyataan-kenyataan beliau. Yang pertama saya lihat ialah bermula daripada faktor kegagalan memahami Islam dengan cara yang betul. Dia bertolak daripada ketidakfahaman tentang Islam dan juga ilmu Islam. Islam ini dia ada ilmu dia. Dia tidak boleh faham secara mendata, secara atas kulit begitu saja. Dia ada ilmu dia. Umpamanya, sebagai contoh saya sebut, kenapa dia kata tak boleh berdoa menggunakan perkataan Ya Allah, kena guna Ya Tuhan. Sebab dalam Al-Quran dia petik beberapa ayat Quran secara umum. Bagaimana dalam Quran mengajar Ya Rabbana, Tuhan kami, kan banyak dalam Quran. Rabbana hablana, Tuhan kami, Tuhan kami. So Allah Ta'ala tak sebut Allah, dia sebut Rabbana. Jadi dia ambil ayat tu, maka dia kata itulah Tuhan kita. Jadi kalau nak pakai Quran ni yang betul, bukan Allah. Allah tak ajar tu guna kalimah Allah. Itu cara pemahaman terhadap Al-Quran tanpa ilmu. Sedangkan Rabb itu, perkataan Rabb itu ialah merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itulah yang menjadikan langit. Rabb ni makna Tuhan yang menjadikan, yang mencipta, yang memberi rezeki. So siapa yang memberi rezeki? Siapa yang mencipta kalau tidak Allah? Macam mana kita boleh sabitkan Allah? Sebab dalam ayat-ayat yang lain pula banyak menjelaskan tentang Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencipta dan sebagainya. Jadi kerana memahami Islam tanpa ilmu tu, berdasarkan pada petik-petik secara apa panggil atas kulit begitu saja, akhirnya dia membuat kesimpulan yang salah terhadap Islam. Begitu pemahaman yang salah. Dan bagaimana pula Ustaz boleh ada pengikut pula tu? Ada yang cetus, ada pula yang ikut. Kalau ajaran-ajaran yang ada di atas muka bumi ni, pengamatan saya lah, sikit atau banyak tu memang ada orang akan ikut. Ayah Pen dulu pun buat kerajaan atas langit pun ada orang ikut, dan yang mengikut bukan sebarangan. Yang balik daripada Al-Azhar pun ada yang mengikut. Wallahu alam, mungkin faktor ajaran-ajaran yang begini dia sangat disukai oleh syaitan alaihi la'natullah, dan syaitan akan memesongkan pemikiran mereka yang tidak berilmu ni untuk terpengaruh. Saya sebenarnya nak mengingatkan supaya masyarakat tu berhati-hati dalam menilai sesuatu ajaran. Jadi apabila perkara ni menjadi isu, dan dia lebih besar lagi apabila pihak Ibu Yati ni telah membuat satu kenyataan untuk saman. Kononnya saya telah melemparkan fitnah kepada beliau dan memberi masa tempoh 7 hari untuk memohon maaf. Saya mengambil sikap begini, kami daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia tidaklah mengangkat isu ini untuk mencetus permusuhan ataupun untuk mewujudkan pertelingkahan dan juga rasa kurang senang dalam masyarakat. Tetapi kami mengangkat isu ini adalah bertujuan untuk membasmi ataupun untuk menjernihkan kekeliruan yang sedang berlaku di kalangan umat Islam terhadap ajaran yang sebegini. Dan kami sebagai yayasan dakwah, antara tanggungjawab dan peranan besar yang perlu kami lakukan ialah menjadi benteng dan menjadi orang panggil
penyelamat kepada pemikiran dan juga akidah umat Islam. Sebab itulah kita keluarkan kenyataan itu adalah untuk supaya masyarakat tidak begitu mudah menerima. Ya.